Atuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syarah li sadri. Wa yassir li amri. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih pada DJ Im. Alhamdulillah kita dapat menyambung kembali pembicaraan kitab Idaman Penuntut melalui Slot Nurani. Pembicaraan di bawah tajuk Haid, Nifas dan Istihadah, yang ianya di antara tajuk di dalam Babut Taharah, bab bersuci, yang mana bersuci adalah syarat utama untuk sah sembahyang. Jadi bicara bab taharah, sekarang tajuknya Haid, Nifas dan Istihadah adalah termasuk di dalam ilmu berkaitan dengan sembahyang. Jadi kalau saya nak belajar bab sembahyang, ini di antara ilmu di bawah tajuk bab sembahyang, di bawah pembicaraan taharah. Ya. Bukan kata haid, nifas, istihadah ni ini hukum lain ni. Ada, ini hukum berkaitan dengan sembahyang. Yang tidak berkait dengan sembahyangnya orang lelaki lah, sebab tak ada kena-mengena. Kalau lelaki, dia tak belajar haid, nifas, istihadah, tak ada kaitan. Sebab orang lelaki tak ada bab darah ni. Jadi orang lelaki ni lega lah. Lega dari segi orang lelaki tak wajib belajar bab haid, nifas, istihadah. Bab taharah yang lain kena belajar. Dulu panjang dia bicara bab taharah, bab wuduk, bab mandi wajib, bab tayamum, bab najis. Tu sama lelaki perempuan wajib kena belajar. Kalau bab haid, nifas, istihadah ni berkait dengan sembahyang. Jadi orang lelaki tak wajib belajar dalam bab ni. Itu atas diri orang lelaki lah. Tetapi kita maklum orang lelaki ni bila dia berkahwin, isteri dia bertanggungjawabnya. Orang lelaki ni apabila dikurniakan anak oleh Allah Subhanahu Wa Taala, anak-anak menjadi kewajipan pada ayah lelaki tadi untuk melengkapkan ajar ilmu agama. Termasuk ilmu agama bab sembahyang. Termasuk ilmu agama dalam bab taharah. Kalau anak tu anak perempuan, maka wajib atas ayah ni kena ajar hukum ni, haid, nifas dan istihadah. Sebelum tu, sebagai seorang suami, wajib ajar isteri berkaitan dengan haid, nifas dan istihadah. Berkahwin, setahun, 2 tahun, dapat anak. Anak perempuan, umur 9, 10 tu keluar darah haid. Maka isterinya sudah diajar bertahun-tahun, isterinya sudah pandai, istilah yang ajar pada anak perempuan berkaitan haid, nifas dan istihadah. Maknanya, atas diri orang lelaki tak ada hukum haid, nifas, istihadah hal orang perempuan. Tapi oleh kerana lelaki ni, suami, isteri tanggungjawab dia. Ayah, anak perempuan tanggungjawab dia. Dia naik atas orang lelaki juga. Tak belajar budak apa orang lelaki. Tapi pastikan betul-betul isteri kita mahir, kemah, kejak dalam bab haid, nifas dan istihadah. Pasti betul-betul anak perempuan kita diajar oleh guru dia kejak, kemah, jelas berkaitan haid, nifas dan istihadah. Dia orang lelaki, legalah, selesailah tanggungjawab orang lelaki. Jadi dengan siaran Slot Nurani Terengganu FM ni, berulang kali saya sebut, satu peluang yang sangat besar, satu rahmat yang sangat besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Buka radio Terengganu FM, tadah telinga. Kalau pada masa sekarang dengar dalam radio, dalam kereta lah, kalau kita kata baru balik kerja, nak fokus kepada
pengajian agak kurang fokus sebab nak bawa kereta, tak ada apa-apa. Dengar FM sediakan pula FB. Boleh ikuti pula di rumah ulangan dalam FB Terengganu FM. Dan kalau sedang pendengar tengok paparan dalam FB, selepas berakhir slot petang ni, dengan kalau sedang pendengar buka pula minggu hadapan, boleh dikatakan agak peningkatan yang sekali ganda lebih jugalah yang mengikuti kemudian. Mana apa ni? Yang mengikuti FB ni betul-betul ambil peluang daripada slot Nurani Terengganu FM. Jadi insyaAllah untuk minggu ini saya akan sambung pembicaraan berkaitan dengan nipah. Kalau kira minggu yang kelima dah. Bicara berkaitan dengan daun nipah. Haid selesai dah takrifan dia. Sekarang ni takrifan definisi nipah. Kemudian nanti takrifan definisi darah istihadah. Kemudian akan pergi kepada dia punya sukatan dia. Sukatan haid, sukatan nipah, sekurang-kurang kebiasaannya normal dan juga sebanyak-banyak haid dan nipah. Nanti akan menyusuli kemudian. Jadi insyaAllah untuk tambahan pembicaraan bab nipah ni, kalau sidang pendengar menggunakan kitab Idaman Penuntut yang edisi Jawinya muka surat 41 baris yang ketiga daripada bawah, perenggang bawah sekali. Okey, itu yang Jawi ya. Okey, jadi yang guna kitab versi bahasa Melayu, versi Rumi, boleh buka muka surat 19. Muka surat 19 untuk penonton-penonton di live Facebook Terengganu FM, dan juga untuk yang tonton kami di live TikTok Terengganu FM, yang tu nampak ustaz saja. Jadi kitab Idaman Penuntut, buka muka surat 19. Tajuk di bawahnya itu ialah haid, nifas dan istihadah, dan pergi ke perenggan yang ketiga. Okey, iaitu bermula dengan perkataan ada pun darah yang keluar sebelum keluar anak atau keluar berserta dengan anak tiada dinamakan darah nifas, malahan dinamakan darah fasid, yakni kotor saja. Itu pun jika tidak bersambung dengan haid yang lebih dahulu. Umpama sebelum beranak dia datang haid beberapa hari, kemudian lepas beranak keluar darah terus, maka darah itu darah haid. Menurut pendapat setengah ulama mengatakan perempuan mengandung ada haid juga. Inilah qaul yang lebih tepat. Ini berulang kali dah. Darah yang keluar sebelum beranak itu bukan darah nipah. Darah yang keluar berserta dengan anak itu pun bukan darah nipah. Darah nipah, darah yang keluar selepas daripada keluar anak. Sesah keluar anak, disusuli dengan darah, itulah dipanggil darah nipah. Sedang beranak, darah banyak keluar, itu bukan darah nipah. Sebelum beranak, keluar dah sikit-sikit darah, itu pun bukan darah nipah. Darah nipah dah yang keluar selepas daripada selesai beranak. Bila darah yang keluar sebelum beranak, darah yang keluar berserta dengan anak bukan darah nipah, serta bukan darah haid, maka perempuan tadi berkewajipan sembahyang. Yang menggugurkan kewajipan sembahyang perempuan darah haid, darah nipah. Dalam keadaan sangat sakit, sakit macam mana selagi pun, selagi akalnya sedar, kekal kewajipan sembahyang. Macam mana cara nak sembahyang? Itu sudah sebut berulang kali sebelum daripada ni. Darah yang keluar sebelum keluar anak berserta dengan anak bukan darah nipah jika tidak bersambung dengan haid yang lebih dahulu sebelum daripada nak beranak. Ni. Jadi minggu lepas saya sudah pergi kepada persoalan pandangan yang muktamad dalam mazhab Syafi'i sama dengan mazhab Maliki. Perempuan yang hamil, perempuan yang mengandung, ghalib kebiasaannya haidnya tidak keluar. Tetapi
berlaku juga jarang-jarang perempuan yang sedang hamil, yang sedang mengandung, keluar darah yang menepati takrifan darah haid, ciri darah haid, sukatan darah haid, maka pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i, qaul jadid bagi Imam Syafi'i, darah tu dihukumkan darah haid. Gugur kewajipan sembahyang. Pandangan yang kedua dalam mazhab Syafi'i, sama dengan pandangan mazhab Hanafi dan Hambali, darah yang keluar pada masa hamil, pada masa mengandung, bukan darah haid, hanya darah istihadah jua, darah penyakit, kekal kewajipan sembahyang. Ini cerita bab dua pandangan. Tapi pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i, qaul qadim bagi Imam Syafi'i, walaupun pada masa hamil, pada masa mengandung, perempuan ni keluar darah yang menepati takrifan darah haid, ciri dan sukatannya, maka darah tu dihukumkan darah haid, maka gugur kewajipan sembahyang. Jadi buat umpama contoh dalam kitab Idaman Penuntut ni, perempuan yang hamil ni sebelum dia beranak beberapa hari keluar darah haid. Keluar darah haid. Ini tapi minggu lepas pun ada satu komen mengatakan ada berlaku, tetapi jarang-jarang berlaku. Betul? Jarang-jarang berlaku. Macam saya sebut minggu lepas lah, terkadang perempuan ni menyedari ianya sudah hamil apabila pusingan haid yang sepatutnya datang terlewat. Macam mana ni? Sepatutnya kalau ikut biasanya bulan-bulan, mari dah ni. Kenapa tak mari lagi ni? Lewat dah ni, 3-4 hari seminggu dah ni. Biasanya orang perempuan, dia akan cari alat test hamil. Alat test hamil. Untuk pastikan, hamil dah ke? Gitu. Jadi di antara kemungkinan besar hamil adalah apabila tidak datang haid mengikut hak pusingan, hak kebiasaan dia. Jadi orang hamil ni, di antara nak tahunya, tahu kalau dah haid. Kemudian minggu lepas ada satu soalan. Dia kata, haid datang macam biasa. Kena-kena dia hamil 10 minggu dah, dia kata. Ni pelik ni. Jarang-jarang lah ni. Tak pelik. Jarang-jarang lah ni. Makna dia kata, haid dia datang 10 minggu. 10 minggu ni, 2 bulan setengah dah. 2 bulan setengah dah. Kira lama dah ni. Tiba-tiba 2 bulan setengah tu, kalau kita kata 2 bulan tu, 2 kali pusingan haid dah dianya. Ya. 2 kali pusingan haid dah. Barulah sedar bahawa dia sudah hamil. Macam di soal minggu lepasnya, adakah dia kena qada sembahyang? Qada sembahyang macam mana? Dia sudah tidak gugur kewajipan sembahyang. Sebab darah tu darah haid. Tapi masa datang haid itu, dia sudah dia hamil, dia memang tak sembahyang. Dan memanglah kalau dia tak sedar hamil, kalau dia sedar hamil sekalipun, apabila darah tu darah haid, gugur kewajipan sembahyang. Tak payah sembahyang lah. Qada, tak ada lah kena qada. Memang tak wajib sembahyang. Jadi soalan yang lepas tu menjelaskan kepada kitanya, orang hamil sampai ke 2 bulan setengah, pusingan haid bulanan dia berjalan macam biasa. Ni jarang-jarang berlaku. Kemudian ada satu soalan mazidah tu yang mengalami keguguran macam mana. Itu saya sebut dalam minggu lepas. Keguguran sama dengan wiladah. Menyebabkan dia berhadas besar. Darah yang mengiringi wiladah beranak, darah nipah. Darah yang mengiringi guguran pun sama, ianya adalah darah nipah.
Jadi hak tu dia 10 minggu yang pertama. Dia hamil dah tapi haid masih lagi datang. Kita nak pergi pada masalah kita sekarang. 8 bulan, 9 bulan dah. Dekat-dekat dah dengan masa nak beranak. Ataupun memang dia sebulan, 2 bulan sebelum tu memang dia dah haid. Jadi, nak sampai masa nak beranak, darah haid, mari pula hukum haid lah. Hukum haid, maka gugur kewajipan sembahyang. Haid ni, takrifan kita sudah bicara. Nanti sukatan dia akan bicara. Sekurang-kurang haidnya, 24 jam dia akan bicara di hadapan nanti. Kemudian dia tanya, maksimum haid tu cuma melahirkan. Tu sebanyak-banyak haid melahir tak akan bicara kemudian. Kita akan bicara kemudian. Kemudian ada satu soalan tu, itu mungkinlah. InsyaAllah saya akan bicara kemudian. Soalan daripada Azmi. Tu soalan InsyaAllah dalam tu ruangan tu kita akan jawab nanti. Nanti jawab kau semula. Sebab tadi nak jawab tengah ni. Sebab akan tergendala pembicaraan kita ni. Dia tanya perempuan haid haram masuk masjid. Tapi bagi perempuan kafir, adakah boleh masuk ruang masjid jika mereka sedang haid? Tu kita akan bicara lain tu. Perempuan yang kafir ni bukan masalah sedang haid. Tak sedang haid pun dia berhadap besar. Sebab dia kena haid, dia tak mandi wajib. Dia bersetubuh dengan suami dia, dia tak mandi wajib. Bukan masalah haid saja. Masalah dia sedang berhadap besar. Dia masuk masjid, apa hukum? Itu kita akan bicara. Waktu bicara lain tu. Waktu bicara lain. Nantilah kalau saya tu kemudian. Jadi sekarang ni kita katalah mungkinlah dia 1-2 bulan dah. Haid dia mari macam biasa. Cuma dalam FB ni saya minta lah pada pendengar hak mengerupas dia cerita dah. Berlaku dia kata jarang-jarang. Kalau ada sidang pendengar yang mengalami sendiri. Dia mengalami sendiri, dia hamil kalau dah haid. Ataupun keluarga dia ke, kawan-kawan dia ke, yang dikenali oleh dia ke, masa dia hamil, datang haid. Cuba cerita. Dia biasa datang awal hamil ke, tengah hamil ke, hujung hamil dekat nak beranak ke. Tapi saya nak fokus sekarang ni, haid datang sebelum beranak. Sebab contoh dalam kitab Idaman Penuntut ni, umpama sebelum beranak, dia datang haid beberapa hari. Ni. Tak kira lah. Sehari ke, 2 hari ke, 3 hari tak kira. Berapa hari. Jadi perempuan yang hamil ni, sebelum beranak, mari dia haid, maka gugur kewajipan sembahyang. Kemudian darah tu akan berkekalan. Dekat-dekat nak beranak, darah haid masih lagi keluar. Dia tidak ada kewajipan sembahyang. Sedang beranak, darah yang keluar tu termasuk darah kerana cedera, kerana anak nak keluar ni akan mencederakan ibu lah. Tapi masa tu, dia masih lagi dihukumkan darah haid. Maka darah yang keluar sebelum beranak, sedang beranak, dia panggil darah haid. Maka gugur kewajipan sembahyang. Kalau berlaku yang seumpama ni. Kemudian ada soalan tanya, nipah berapa lama selepas beranak? Itu nanti kita akan bicara. Sebanyak-banyak nipah, 60 hari. Sebab nak mandi hadah, kering nipah, maka kita kena mandi wajib lah. Itu sukatan nipah nanti dulu. Sekarang, masih lagi fokus kepada takrifan nipah. Jadi sekarang ni, perempuan yang hamil ni sebelum beranak, dia datang darah haid. Jadi darah yang keluar sebelum beranak, darah haid. Darah yang keluar sedang beranak, dia panggil darah haid. Maka, tidak ada gugur kewajipan sembahyang. Hak ni hak jarang berlaku. Yang normalnya, yang biasanya, orang yang hamil tidak ada darah haid. Darah yang keluar sebelum beranak bukan darah nipah. Darah yang keluar sedang beranak bukan darah nipah. Maka kekal kewajipan sembahyang. Tetapi kalau perempuan hamil ni sebelum beranak beberapa hari keluar darah ni haid, maka sebelum beranak darah haid.
Sedang beranak dihukumkan masa ada darah haid. Maka tidak ada kewajipan sembahyang. Lepas daripada keluar anak habis dah. Ada darah lagi. Itu darah nipah. Dalam FB ni belum ada lagi lah respon pengalaman sendiri ataupun pengalaman orang lain yang mana sedang hamil tapi keluar darah haid. Tapi saya sekarang fokus kepada haid yang keluar dekat-dekat nak beranak. Jadi kalau haid dia ada sebelum beranak 2-3 hari tu contoh. Jadi sebelum beranak, ada keluar darah haid, ada keluar darah tanda nak beranak. Tidak ada kewajipan sembahyang sebab darah haid. Kemudian sedang beranak, campur keluar darah kerana cedera tu, anak nak keluar. Bercampur dengan ada darah haid, maka sama juga tidak ada kewajipan sembahyang. Lepas habis keluar anak, ada darah lagi. Maka itu darah nifas. Okey. Ini ada satu ni daripada pendengar kita ni. Okey, daripada Al-Fakirah ni. Al-Fakirah saudara saya datang haid juga masa dia hamil. Tak silap saya, masa tu kandungan dia masih dalam 5 bulan macam gitu. 5 bulan maknanya mak saudara dia datang haid. Tak silap saya time tu masa kandungan masih lagi 5 bulan. Maka haid lah. Itu darah haid. Tetapi kita nak bicara sekarang ni hak dekat-dekat nak beranak. Ni jauh lagi nak beranak ni 5 bulan. 5 bulan jauh lagi lah. Yang kita nak bicara sekarang ni darah yang keluar sebelum beranak bukan darah nipah. Yang sedang beranak keluar darah bukan darah nipah. Kalau sebelum tu tak ada haid. Kalau sebelum tu ada haid, darah yang keluar sebelum beranak dipanggil darah haid. Dan yang keluar sedang beranak dipanggil darah haid. Ada ni. Itu satu soalan tu macam Naim. Yang daripada okey, yang macam apa yang Cik Nur. Cik Nur. Cik Alkimah tu pernah ada soalan pengalaman tak dalam tempoh kehamilan darah keluar ketul-ketul untuk beberapa hari. Nak kata haid bukan dalam tempoh 24 jam pun. Macam mana soalan ini? Kalau tidak kena dengan sukatan darah haid, darah istihadah lah. Tak mau bicara lagi tu. Hak tu hak bukan darah haid, tak mau bicara lagi. Kita nak bicara hak memang darah haid yang keluar pada masa hamil. Kalau pada masa hamil darah keluar makna bukan darah haid sebab tak bukan dalam tempoh 24 jam. Tu kita bicara lain tu. Sekarang ni faham molek, kita tak mau bicara lagi berkaitan dengan sukatan haid. Kita ni darah tu darah haid. Darah tu darah haid yang keluar pada masa hamil. Ni hak ruziah ma'aruf. Pengalaman Okey, Zuriah Ma'ruf pengalaman sahabat saya, anak ke-5 dan anak ke-6 mereka keluar haid ketika usia kandungannya 5 ataupun 6 bulan. Mereka panggil bunting pelandu. Bunting pelandu. Pula dah. Dia ialah. Itulah barangkali. Saya pun ada ingat juga perkataan perempuan hamil haid ini dipanggil apa? Tapi bunting pelanduk ke? Tu wallahu alam tu mungkinlah sebab memang ada panggilan dia. Memang ada panggilan. Cuma saya tak berapa pasti dia punya panggilan. Lagi lah, Jadi sahabat dia anak ke-5, anak ke-6. Keluar haid ketika usia kandungan 5 ataupun 6 bulan. Tak apalah, haid tu haid lah. Sekarang ni kita nak fokus kepada haid yang keluar kandungan 8 bulan, 9 bulan. Kita nak cari tu. Bukan hak 5 bulan ke 3 bulan. Bukan. Kita nak kira darah haid yang keluar, mana kalau kata kandungan 5-6 bulan keluar haid. Kandungan 7 bulan, 8 bulan, 9 tak ada haid. Itu normal lah. Sekarang ni kita nak bicara orang ni sebelum beranak beberapa hari keluar darah. Tu Tengku Siti dia tu. Tengku Siti Tab
Ustaz, kalau darah keluar lepas pecah ketuban, kiranya bukan darah nifas lah kan? Lepas pecah darah ketuban, belum lagi bersalin. Darah keluar memang bukan darah nipah. Darah nipah, darah yang keluar selepas keluar habis anak. Itu je lah tu. Okey. Dan juga ada soalan dari Iman Nova. Kalau haid masa hamil sampai 9 bulan kira macam mana? Keluar macam darah haid banyak. Waktu tu saya tak semayang. Kena ganti tak semayang tu. Masa hamil kalau darah haid sampai 9 bulan, kalau darah haid lagi, haid lah, tak ada ganti-ganti lah. Kalau pada masa hamil, dia keluar darah yang menepati takrifan ciri sukat darah haid, hukumnya darah haid. Kalau keluar tu pelik, tu bicara lain. Kita tak mau bicara tu. Kita nak bicara yang keluar pada masa hamil ni darah haid. Gitu je. Okay, ada bantuan daripada sahabat kita, Ustaz. Dia kata butir pelanduk tu untuk orang yang mengandung, tapi dia mari datang bulan dia tu. Ni ada satu lagi ni, bunting harimau ni. Backing ni. Tu dah kata. Bunting pelanduk tu dak backing mana? Bunting harimau tu hak Anamadiah tu. Okey, Anamadiah, adakah darah dekat nak beranak tu dikira haid jika tiap bulan haid dia keluar seperti biasa dari awal mengandung sampai nak beranak? Nah, macam mana kalau sepanjang mengandung tidak pernah haid, dekat nak beranak baru keluar darah? Bolehkah darah itu hukum haid atau darah fasad? Dia sekarang ni tak kira lah tiap-tiap bulan kepada masa hamil ataupun hanya keluar lepas 8 bulan ke. Yang nak pasti darah haid ni kena menepati sukatan haid. Nak menepati sukatan haid. Sekurang-kurangnya 24 jam. Sukatan haid. Kita nak fokus situ. Kita bukan nak bicara darah tu haid ke tidak, tak mau bicara. Darah ni kita kira yang menepati ciri sukatan haid, maka darah tu darah haid. Jadi macam banyak lagi pada darah haid ni dah. Kita nak bicara darah nipah ni. Masa kita masyarakat takrifan darah nipah. Sekarang ni sebelum keluar anak, berserta dengan anak, darah tu bukan darah nipah. Adapun kalau perempuan ni sebelum dia beranak, dia sudah datang darah haid 2-3 hari. Dalam kitab kita biar jelas. Kita tak mau bahas lagi bab haid ni. Jadi mana 2-3 hari keluar darah, maka darah tu darah haid. Darah tu darah haid, kemudian berpanjangan sampailah masa nak beranak. Jadi darah yang keluar sebelum beranak, itu darah haid lagi, sambungan hak sebelum tu. Darah yang keluar ketika beranak, darah haid, sambungan hak sebelum tu. Itu je nak ceritanya. Maka tak ada lah kewajipan sembahyang. Hak tu aliyah muda tu. Okey, dia kata biasa wanita yang nak beranak, dia akan keluar darah akibat penurunan kepala janin. Darah ni kita nak istilah apa? Sebab darah tu kadang-kadang sekejap, kadang-kadang lama. Itu darah yang kerana nak keluar anak, itu darah luka lah. Kerana anak tu teruk, orang Terengganu panggil. Dan ada satu darah, dia panggil darah talqin. Darah tu darah untuk melicinkan keluar anak. Dan ada darah yang memang darah luka kerana anak tu nak keluar. Tapi darah tu bukan darah nipah. Tu bukan darah nipah tu. Nak cerita situ je. Kita balik semula pada persoalan. Sekarang dia sedang haid 2-3 hari. Sampai masa nak beranak keluar darah, itu darah haid, gugur je pas semayang. Sedang beranak ada darah, itu darah haid, gugur je pas semayang. Lepas habis je keluar anak, ada darah lagi. Bukan darah haid dah, itu darah nifas. Gitu je. Okey, baik. Jadi bererti di sini sidang pendengar, antara darah haid dan darah nifas dia bercantum. Ada bercantum, bukan bercantum ni. Dia bersambung. Bersambung. Mana tak putus lah. Sebelum beranak darah haid, sedang beranak darah haid, habis keluar anak ada darah nifas. Jadi antara haid dengan nifas ni dia bercantum tau. Bersambung. Lah. Tak putus. Dia bersambung dia punya waktu dia tu. Dia mana darah haid dengan darah nifas ni boleh berlaku bercantum, bersambung. Mana boleh berlaku? Ni perempuan sebelum bersalin dia keluar darah haid. Sedang bersalin dia sedang haid, kemudian habis keluar anak ada darah, dipanggil darah nifas. Haid dengan nifas
jadi berhubung. Kemudian ialah macam Im sebut tadilah. Kita maghrib yang paling awal. Paling awal. 6.49 tu tak ada dah. 6.48 tak ada dah. Tak ada. Nanti dia akan naik 6.50 balik. Dia akan naik balik. Jadi saya pun agak ni. Yalah. Nak kena jaga masa lah juga ni. Cuma kita ikut sepatutnya habis dah ni takrifan darah nipah ni. Dia sudah masuk perenggang istihadah dah tu. Tapi ginilah Im. Saya pun nak ulang balik lah pembicaraan tadi tu. Nak ulang balik pembicaraan tadi. Jadi insyaAllah minggu dapat Im baca tempat yang sama lah pula. Lepas tu masalah agak ada dalam FB ni. Darah wiladah. Saya sudah sebut berulang kali. Darah haid, darah nipah, darah istihadah. Darah wiladah ni, dia tak panggil darah wiladah waktu. Waktu darah tolking, darah pasak. Dia wiladah ni, diri beranak tu. Diri beranak tu menyebabkan berhadas besar, wajib mandi. Jadi darah keluar pada masa anak nak keluar tu, darah dipanggil darah luka lah sebab menyebabkan cedera. Kemudian sebelum beranak ni akan keluar darah, dia panggil darah tolkin, darah tolak dia panggil. Darah untuk melicingkan keluar anak. Dia akan keluar darah tu banyak tu. Kita panggil darah wiladah. Dia panggil darah tolkin. Ataupun kalau anak nak keluar, dia panggil darah luka lah, darah pasak, darah sakit lah. Dia wiladah tersebut, diri beranak tu wiladah. Darah ada 3, haid, nipah dan istihadah. Jadi insyaAllah untuk minggu hadapan saya masih lagi menyambung pembicaraan perempuan yang sedang hamil, dia masih lagi ada haid. Kemudian persoalannya, dekat-dekat nak beranak, darah haidnya datang. Bicara ni lah. Jadi darah yang keluar sebelum beranak tu dipanggil darah haid. Kalau disusuli keluar anak habis, masih lagi keluar darah, dipanggil darah nipah. Haid dan nipah bercantung, bersambung. Setakat tu lah untuk minggu ni insyaAllah lah. Macam saya sendiri pun rasa macam tergantung. Saya sendiri pun rasa macam terkejar-kejar ni. Tak apa. Ulang balik insyaAllah untuk minggu hadapan. Wallahu a'lam. Okey, baik. Jadi yang tonton kami di live Facebook Terengganu FM, yang tonton di live TikTok Terengganu FM, kalau ada rasa tergantung, ada rasa nak tanya, tak apa. Boleh ambil tajuk hari ni, tanya, simpan soalan tu, letak dalam draft, boleh tanya pada minggu depan. Okey, minggu depan insya-Allah akan bersama-sama lagi dengan yang berbagi Ustaz pada hari Isnin pukul 6 hingga pukul 7 malam. Dan untuk ruangan ini saya persilakan Ustaz untuk memimpin bacaan doa. Sama-sama kita mohon keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil